Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ruknuddin Zainur dalam rancangan Kisah Ruqyah SG. Pada hari ini insya-Allah kita akan ada tetamu yang sangat-sangat kami teruja sebenarnya dengan kehadiran mereka pada hari ini. Tak lain tak bukan tim UXM. Memperkenalkan di sebelah kanan saya yang masya-Allah abang ini abang Ya, saya. Nama diberi? Nama saya Hafiz Aziz. Yang tu dan ni sebelahnya adiknya. Dan nama saya Syafi Aziz. Syafi Aziz. Ya, masya-Allah. Nak dapatkan diorang masya-Allah susah alhamdulillah, tapi diorang very humble lah. Kita tak pernah had a really long conversation. Pernah nampak kat event kat luar, add through Instagram, tapi alhamdulillah not bad masya-Allah. Terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini insya-Allah, and kita akan berbual-bual sikit dengan UXM. So kalau let's see ramai pendengar Kisah Ruqyah SG nak tahu pasal UXM, hari ini insya-Allah kita bersama mereka lah. Alhamdulillah. Dan di antara tujuan pertama dan utama kenapa kita panggil UXM, kita tanya awak semua, agak-agak apa persamaan kalau UXM ni konsepnya dan juga dengan Kisah Ruqyah SG? Tak lain tak bukan mesti pasal hantu. So Masya Allah, saya merupakan seorang yang peminat tegar juga tengok UXM ni. Kadang-kadang dengan ahli keluarga kan, UXM episod baru datang nanti kita tengok. Kadang tak ada benda nak tengok, kita tengok daripada episod lama, episod hantu tu lah kan. Dan saya dapat baru tahu juga UXM ni sebenarnya ada makna Urban Extreme Monkeys. Aku dah UXM apa benda kan. Rupanya it's referring to something. Dan diorang dah produce video dah banyak sebenarnya. Lama dah lama. Tapi bab hantu ni, ni yang kita nak dengar daripada diorang ni, tiba-tiba jadi cerita hantu ni. So kita mulakan, mungkin boleh tanya, ini informal lah kalau nak tanya. Boleh je. So sebagai permulaan kita Kisah Ruqyah SG, kita berbual pasal persamaannya tu gangguan lah. Kalau gangguan jin ke apa, nanti orang tanya kita somehow lah kupas. Dan pengalaman kami sebagai ahli ruqyah, kita pernah rawat orang, kan ada orang dah rasukan jin. So bila kita tengok cerita UXM, very relatable. Very very relatable. Dan pelakonnya, which is you guys juga. Terima kasih. Terima kasih. Very berbakat tinggi. Kan kacak pula tu masalahnya. The way how you portray, it's like the real thing that we saw bila kita merawat orang di hadapan kita tau. Alamak. So you guys very ni bukan bermaksud lepas ni kita hantar jin ke apa, tak ada. Kita anti jin, jangan tahu, kita anti magic. Okay, kita ruqyah kepada jalan yang betul, yang syar'i lah, yang diajarkan Nabi. So yalah, and part of it, banyak amalan-amalan kita sebenarnya ni dah campur bau dengan sihir, tapi kita tak tahu. So kita just kita bongkar terus lah. So mana tahu para penonton Kisah Ruqyah SG, kalau you guys rasa nak UXM dengan kita pasal video pasal rasukan ke apa kan, jadi komen kat bawah nak type nak, banyak nak, insyaAllah jadi. Alhamdulillah. Okay, sebagai permulaan maybe kita boleh tanya kepada Hafiz. Dia merupakan, kalau dalam UXM, you know, dia punya host lah dan kita tahu Cuba lagi. Dia sama. Cerita lain macam cerita lain lah. If I'm not mistaken tu ada satu cerita Incredible Tales kan. Yes. Yang ada lagu dia tu. So dia bila so yang muda-muda kalau tak tahu apa tu Incredible Tales, pergi Google. You know, kira zaman polis pakai seluar pendek. Netflix ada apa sekarang? Ada. Tengok free. So perhaps okay lah, banyak sangat berbual ni, kita serahkan kepada Hafiz Aziz dan juga Syafi Aziz. Dipersilakan. Pertama, soalan kami, macam mana datang UXM dan kenapa cerita hantu? Let's go. Hafiz, carry on. Okay. Sebenarnya UXM ni kita bukan, macam pelik lah dengan suara aku sendiri. Kan aku jakun pakai ni benda. Sebenarnya UXM kita bukan buat cerita hantu sebelumnya. Kita buat cerita, kita start from parkour, then from comedy skits, and then kita buat cerita gangster lah. Pasal kita UXM ni semua, kita 7 orang, kita semua ahli mempertahankan aku boleh orang putih lah. Semua martial artist. Serius lah. Tapi bukan silat. Not us. One of our member dia dulu ex-national silat lah. Siapa? Zack. Actually nama betul lah Zaki. Jadi kalau korang tengok newspaper, dia ada kat situ. Okay. So you guys taekwondo dengan Capoeira. Capoeira I know is kalau main game Tekken ada Eddie tu. Yes. Kan Capoeira kan. Itu actually nama Melayu Hafiz lah, nama kencang dia Eddie. Kita tak boleh main capoeira, takut perut kita jalan dulu. Perut pelan-pelan sikit. Okay. Kita buat tu web series, nama dia Sangka 2.
Sangkar tu. So it's about gangsterism, and then kita ada fight choreography, kita buat stunt semua gedebak-gedebu. I think that's what pull the youth punya attraction lah. Not because of we advocate gangsterism, no. Kita dalam cerita tu semua kita memang ada pengajaran, things like that lah. Tapi kita pun nak show off kita punya cinematography. That's the most important part. And then kita punya choreograph, fighting choreograph lah. So in Singapore, because we feel like macam tak ramai yang buat, and pasal nak buat tu susah. Betul. Kita pun dapat nak kena execute tu, nak kena betul-betul, bukan nak cakap how do I say this, it needs to coordinate the cinematography plus the choreograph. Yeah, so it's very very hard to do lah. Tapi we are there enough lah at that point of time, because we were still young to execute it. So ada rambut masih pepeh lagi that time. Masih Justin Bieber lagi kan. Nampak sebelah mata. Sama-sama tu. Masih rambut masuk mata pedih-pedih. Cuma tahan. Tak cool kan. Tahan. So Not bad. Maknanya you guys memang dari dulu suka lah benda recording video and all that. Actually tu yang kelakar pasal kita, because like for us, kita tak ada any background atau education in media. I was from biomedical. I was from civil aviation. Totally different field. Macam bila buka kejap okay. So the thing is, bila kita orang macam I think I was in Republic Poly back then, year 2, tiba-tiba ada minat macam buat video. The reason behind is because of, memang lah dulu bila kita start, kita suruh nak jadi pelakon, you know, all this kind of thing kan. You guys ada quality pelakon lah. Ya, Masya Allah. Humble. Okay. Sorry. Apa aku cakap tadi, Bis? You guys ada dia pelakon. But then macam mana kan nak masuk TV ni semua. So we start off by actually colate my father and my mother punya digital camera. Pinjam mak ayah, shout out. Kita orang letak kat atas dustbin. Kita cuba rekod. Bila kita rekod, kita dah tengok macam different lah. So kita tengok TV balik, kita tengok actually diorang macam main angle. So kita kononnya ikut main angle lah kononnya, tapi sembarang kan. So from there actually, that's where I found the beauty of macam apa I imagine dapat keluarkan kat dalam segi video tu, and kita post. You know, dia macam satu rasa macam puas hati tu. People watch, people watch, people appreciate, people macam suka lah. So kita rasa macam wah, okay, thank you. And back then, which year was that yang you guys dah start bikin? 2009. And the views was promising lah? Not really lah, but there are people who appreciate lah. The thing is kan, kita meletup kena buat macam ni pasal saya tak nak riak. Dia bila dia wow, kira dia bagi tahu dulu lah kita. Ini bukan humble bragging, honest lah, kira honest. Pasal at point of time kita tak ada Instagram. Dulu ada Facebook je, then Twitter lah. But then masa kita buat tu, one of our video is a comedy one, cerita how do mat rape exist. It blew up lah. It blew up overnight. So it's overnight. Ni Tuhan dah tuliskan lah, ni rezeki kau, kau buat siapa kan. Betul. So it blew overnight. Kita tak ada Twitter, kita tak ada Facebook ke apa. Suddenly when we go to school, mana-mana kan, macam orang sebut-sebut lah. Orang sebut-sebut main gambar kita macam apa? Asal? Dia macam selebriti Kau okey ke tidak? Macam tiba-tiba member buat kau homework semua. Member buat homework semua macam okey, asal okay. We get to know like kat Twitter kita orang trending lah. Dan Facebook pun sama. Then my Facebook like is like dulu Facebook friends 5,000 je kan. Tapi like exit. Yang kena buat double account lah. Kena buat 2 account. Kita ada 3 account each. Twitter pun sama. Kita ada Twitter. Saya ada Twitter tapi saya tak pakai. Bila buka balik kan, tengok macam wah, dah macam 5,000 plus followers. Apa sini? Baru one night of like results lah. So at the point of time kita rasa macam okay, let's do more. Itu dalam YouTube, as in the video. Not yet. It's from YouTube lah. Ada berapa subscribers at that point of time? Zaman-zaman tu. Actually that time 300? Was about I think 200 je. 200. Then because of that video we went up to I think 1,000 plus, which for us is a lot. I remember the first day kita upload, it was overnight we got 3,000 viewers, in which I feel like it's a lot lah. It's a lot. Then after that the second day dia double up to 6,000. Then next day dia double up lagi. So kita macam actually it's not bad. Macam orang actually layan video kita. So orang pun start to comment macam do more. So kita macam okay lah, so we do one more lah. So kita dah so focus on buat video sampai pelajaran semua dah habis lah. Ke bawah ke boom, ke laut ke bye-bye South China Sea, Pacific Ocean punya dekat ke laut. Saya sampai kena buang sekolah. Betul tak betul ni? Betul. How
Aku rela je macam saja buka aib Saya kena buang sekolah. Tak year lagi. Kenangan. How were your parents reacted dalam during that phase? Korang ada some breakthrough. Parents macam mana? Dia punya dia concern. Dia concern lah. So we are not allowed to shoot rakam in front of them So kita selalu buat belakang dorang. Kadang-kadang dia macam confused tak, apa pasal budak tu macam kecoh-kecoh dengan kau kita macam tak ni daripada kawan sekolah. Popular betul kau kat sekolah. But yalah, at the point of time memang our parents marah lah masa dulu pasal nampak macam tak buat apa-apa, ambil video ketawa that kind of things, you know. And to be honest, last time tak ada I say again, tak ada social media and tak ada YouTuber ke apa ke. So it's not a job. So they have the right to be risau lah. Actually they were right lah, because it wasn't a job lah. Kita back then buat as a hobby. Dia macam main bola gitu. So macam kita suka main bola, kita main bola. Macam kita suka buat video, kita buat video. So macam memang kita tak fikirkan anything got to do with career or anything else lah. And back then I was only about I think 17, 18. For that age dah start suka video, kira potential lah consider. I macam lambat notice my passion. That's what I would say lah. Dia selalu datang ni waktu kita tak sangka lah. Betul. I mean for ourselves, kita graduate university dalam bidang agama, you know. So I've kerja masjid for 10 years. Then after that start to kerja cimpung dalam dunia ruqyah. Sekarang dah berbual dengan jin hari-hari. It's something that is kita pun tak terfikir kita tak terfikir. Kita tak terfikir nak buat podcast ke, nak buat apa ke. But then the kesedaran is there, dan kita macam just go just go with the flow kan. My parents were concerned too at back of then. Macam kau dah tak ada kerja masjid, kau nak buat apa sekarang? Kita nak berbakti kepada masyarakat dengan arah yang berbeza lah. Habis kau belajar agama ni. So that's why kita instill dakwah lah kononnya dalam ruqyah. Because orang kena gangguan, ramai orang resort to doing the wrong things. Itu yang masalahnya. So we are there kononnya to bantulah somehow untuk membantu masyarakat lah. And we believe that kalau in kita punya industri dalam kita punya field dulu, it was always a secret. Ilmu ruqyah ni orang tak nak berbual. Kalau ada ilmu semua simpan. Kita in general lah, kita cakap in general. Kalau kita nak belajar, orang tak nak ajar. It's very hard. Dan kalau dulu caranya nak buat rawatan kan, semua satu pesen. Contoh, kalau tabur garam, semua tabur garam dengan black pepper. Contoh satu je, tak ada benda lain. Kemudian kita tahu letak buah kundo. So from there kita banyak benda kita tak tahu And it's not easy to begin with. Sampai sekarang alhamdulillah. And kita pun we got to know UXM dah buat cerita hantu. And it goes to the second question. Contohnya, what makes the difference bila korang transit from cerita-cerita, all those recordings you did back then, dengan cerita hantu yang korang buat, Masya Allah sekarang like solid lah. Kira Singaporean pride lah, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, sebelum tu saya nak minta maaf pasal soalan pertama tadi kita tak dapat jawab. Go one big round. Ke laut lah kan. Okay lah. But it was okay. A simple one Kenapa kita buat cerita tu pasal COVID. COVID. Pasal cerita gangster tu nak buat 20-40 orang nak kena hadir dalam tak boleh cancel lah. Tapi tak boleh buat pasal COVID, kena shoot 4 orang, 5 orang ke bawah. Okay. So kita setui 4 orang So kita just macam cerita apa yang kita boleh show off our cinematography, kita punya skills, kita punya acting, kita punya scripting, kita punya apa-apa lah. Kalau gangster nak gang fight semua pakai mask tak kena pula tak handsome pula, tak garang So yalah, itu yang cerita tu kita orang buat lah. Alhamdulillah. What was the first episode yang korang bikin? Delivery rider Pocong. Pocong tu kan. So that video siapa pada Ibu punya idea lah. Actually pasal dia punya pengalaman lah yang dia, pasal kita pernah kerja, dia pernah kerja kau nak cakap? Tak, kau cakap kau sebutkan untuk dia. Dia pernah kerja delivery rider lah. Saya pernah kerja Uber. Pandai kau hilang. Okay. Yes. Betul. Adik-adik jangan adu Okay. So back then I was working as a delivery rider after NS lah, dengan finding myself kan. So I was working kat situ, I mean for about 6 months. Then biasalah kita tunggu order, kita lipat kat tepi, you know, tunggu order. Sekali one of the riders jumpa Syafi. That time was World Cup punya time, I ingat. Malam-malam. So member muka bibir pucat tau. Kau asal pula ni? So kita dah selalu jumpa kan, tanya kau asal. Aku nampak pucung duk. Tu macam kau biar betul kau ni malam-malam ni. Tu dia ceritakan ada. So dia ceritakan yang apa korang nampak tu. Cuma
from there I got the inspiration of doing macam actually buat horror pun macam baik lah. So I spoke to Hafiz back then, but kita orang rasa that kita in the terms of macam production wise atau cinematography punya side kita tu is a bit leceh untuk buat horror ni. So kita macam when COVID happened, in a way kita is forced to do this kind of show lah. So work with lean atau small team kan. So kita macam Hafiz, why not we cuba buat cerita tu. Then kita pun memang jangan bedek lah. Kita dari kecil kita suka tengok Incredible Tales kan. Betul-betul. So I kata Hafiz, okay Hafiz, how about this, kita buat macam Incredible Tales. Tu dia kata okay lah, boleh. So when kita dah buat semua, dah shoot and everything, tengok balik video tu macam boleh jadi lah ni cerita kan. Macam boleh fly. Dia hit or miss lah katanya. So kita tahu orang may like it atau orang betul-betul tak suka. So orang kata ni copy sih, you know. So that's when before uploading I kata Hafiz, why don't we have a host? Sebab since kita nak cuba buat macam Incredible Tales, kita bite habis-habis sebenarnya kita kasih. Actually tak ada host. Actually tak ada host barat. Saya pula balik office tu daripada jumpa kawan tengah berhias lah kan. Dia kata Hafiz, kau tak nak. Saya tak nak. Go juga. Hafiz tolak Syafiq, kata Syafiq kau jadi host lah. Saya tak apa, kita tukar. Kita every episode tukar. Okay. So Hafiz jadi host. So bila Hafiz jadi host tu, after the first video keluar, sekali ada satu komen ni tarik perhatian kita orang. Dia kata cerita seram, tapi dia punya host dia tak seram. Kita macam kita macam but itu unik dia tu. So from there I kata okay Hafiz, Hafiz kata next episode supposed to be my turn to become host semua. That's it. Tak apa Hafiz, kau jadi host. This time kita layankan apa orang cakap. So that's when Hafiz episode dia terus pakai macam hantu lah, you know. So Hafiz so that's when Hafiz start to menggiatkan lagu Incredible Tales punya ending, you know. So Hafiz start to buat all that kind of thing. I think it works very well because kita nak communicate for viewers. So kita rasa these are the things, not only they look forward for the storyline itself, but also they may host there. So the host layan viewers. So I think that's one of the key factor yang orang suka pasal cerita tu, in which alhamdulillah like until today people follow through because of that lah. How many episode altogether dengan satu movie kan? Sekarang fourth season. Per season berapa episod? 10 ada? 8 atau 7 lah. Second pun sama, third pun sama, I think around there. Tapi your direction of cerita-cerita tu I think bagus lah. You ada selitkan elemen dakwah juga. Macam korang tak neglect that part. What made you have that idea? Macam mana korang boleh terfikir yang korang nak masukkan sedikit nilai agama dalam your production? To be honest, like you said just now, kita pull a lot of viewers. So instead of just entertainment, orang tengok dah habis, might as well kita selitkan agama. So InsyaAllah mana siapa yang dapat tengok sampai habis tu, diorang dapat, you know, ada some takeaways takeaways to some takeaways lah, senang kata. So insyaAllah lah. Alhamdulillah. So basically what I see in you guys punya enactment kan, exactly what kita punya kita panggil klien as in orang yang panggil kita untuk rawat lah sama tau. Dan peliknya kenapa mesti kalau hantu lah pocong Pontianak, dari satu kes ni dekat daerah, nak cakap tak ada daerah mana tempat boleh lah, tapi jangan Sembawang, daerah Sembawang. Ada satu blok ni, I don't want to mention which block. Itu blok dah 10 orang call me to rawat tau. Masalah. And guess what, apa gangguan diorang? Pontianak. Alamak. So pemahaman Pontianak ni, kita faham dia bukan orang yang nak lahir, perempuan nak lahir kemudian anak mati ke dia mati tu jadi hantu. Tidak. Ini jelmaan jin lah. Kerana kita dual deeper, kita faham ni semua makhluk jin yang mungkin ada tuan dia. So the gangguan was apa tau selalunya? Selalunya kalau kita nak rukiah orang, kita akan tanya 3 signs besar. Number 1, nightmare. Dalam seminggu tu ada 2-3 kali nightmare tak? Mimpi mimpi. And kebanyakan orang will see, ada. Okay, what do you see selalunya? Sorry, awak tanya mimpi apa? Sorry. Antara mimpi gangguan will be nampak anjing, nampak ular. Kadang-kadang nampak ular pelik tau. Ular dia tak panjang-panjang, ular dia kontut-kontut je. Dan banyak. Kalau kita refer to kitab Ruqyah, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, dalam kitab dia bilang, if you see 2 anjing, mungkin tu 2 jin. If you see 3 ular, mungkin 3 jin. Wallahu alam. Di benda pun Allah saja yang tahulah kan. So it is we using this feel untuk memberitahu kepada orang. Pasal orang tak faham, ingatkan Pontianak is roh orang yang meninggal. Orang meninggal masuk alam barzah. Ini semua jelmaan jin ataupun just now you say lah Korin. A possibility. Kau kau cakap tu Fiz. Tadi kat bawah. Boleh main tembak. So back to cerita yang kat Sembawang tu. Selalunya diorang dah mimpi, second major sign dah mula nampak tau. Dan diorang nampak selalunya rumah tingkat 14 example. Tapi kalau orang nampak ada rambut panjang.
Ada macam perempuan lah kan. So cakap kita boleh collab, banyak cerita. Okay, kita collab. Korang tak biar komen banyak. So that cerita ada yang situ. Yang lagi satu pelik apa tau, my kenalan pernah jalan daerah situ lah, that rumah lah. So siapa yang tahu-tahulah, yang tak tahu tak dah sebut blok mana. So ada yang tengah jalan tu ada nampak apa tu, itik terbang terbalik. Selalu kita dengar. Kita selalu dengar cerita tau. But this kita punya petugasan ni, kita jumpa dengan orang macam, ustaz saya dengar macam itu. Ada dengar bunyi itik macam itu. Macam mana bunyi? Cute lah ada bunyi itik tu. Kau jangan habis. So another sign yang paling seram, it's when bila kita baca ayat Al-Quran, rasukan lah. So far korang punya enactment ada yang rasukan? Tak ada So far kita ada nampak di satu production ni, tak nak sebut mana, but I saw lah diorang ada rasukan semua. And when we see, sama dengan apa yang kita lalui dengan orang-orang yang kita rawat lah. So Ustaz Tam dia ada biasa juga share video dekat dia punya IG yang salam-salam juga. Yang satu nampak yang recent ni, yang tak nak reenact lah, cuma yang ada yang orang tu yang joget macam itu. I think you saw that video, is it? Yeah. We do a lot with orang yang, especially kalau let's say belajar kuda kepang. Again, shout out lah kalau siapa tak setuju dengan pandangan Kisah Ruqyah SG, let's agree to disagree, let's respect one another. But usually orang yang belajar kuda kepang ni, ada satu video ni that I rawat orang yang kerasukan kuda kepang jugalah. So jadi itulah kita punya, bila tengok video korang tu macam semua benda relatable sih. Yang pocong tu kan pun sama tau. Yang mana satu ni? Every video pocong korang semua macam relatable. Semua relatable, serius. Yang okay, now bila orang kena ganggu tu, nampak jelmaan jin in our understanding, dia tak sembarang jin boleh jelma. Tapi jin yang belajar ilmu sihir ni, dia akan amalkan dan dia orang akan tashkil, dia orang akan menjelma. So peliknya bila you nampak gangguan hantu, tak semua orang nampak. That particular person je nampak. Means it choose you. Targeted lah. Dia target you untuk menampakkan diri dia lah. And it's jelmaan. You cannot see jin dalam bentuk asal actually. Because Allah dah sebutkan dalam Quran, you cannot see them but they can see you. So all these are jelmaan lah. So ada yang kalau nampak tu macam contoh macam kabus-kabus, but you guys bila buat hantu punya kostum tu kan, itu kau kan, betul. Ada people yang cakap nampak jelas, tahu tak macam gini. Memang exactly sama lah. So that's the reason why I say UXM bikin video baik dia punya props semua betul-betul lah kan, to make it believable lah. Kadang-kadang orang nampak takut ni, I believe kalau kita nampak betul-betul, na'udzubillah lah. Macam dia punya takut tu good enough lah. Kalau you tengok video korang, kalau tengok kita ada rasa takut, na'udzubillah. Kalau kadang-kadang orang yang diuji oleh Allah, you ternampak, memang kadang that's the feeling lah. Of course susah kita nak cakap exactly pocong tu macam mana. Mungkin lain orang nampak lain jenis kan. Tapi yang kita tahu, jin, makhluk jin tu, kalau macam Ustaz Ruk cakap, dia jadi dalam bentuk yang kita takut. Kalau bentuk asal dia memang hanya para anbiya, para nabi saja, nabi rasul saja boleh tahulah. So kalau kita diuji ternampak, let's say you pernah nampak movie, kemudian you pun pernah ada experience, itu apa yang Allah izinkan kita nampak dengan mata kasar kita on a surface level, and that's not the most scariest. Means kalau kita rasa dah seram, bentuk asal dia akan lebih, untuk mata kita, mata biasa kita ni tak akan boleh tahan lah. Kecuali orang-orang yang Allah pilih lah, macam para nabi. So back to yang cerita yang pocong tu, boleh elaborate sikit tak the idea macam cerita korang buat? And then exactly your friend tu memang nampak dia macam gitu lah. Itu yang apa dia bilang Syafiq lah. Syafiq tak boleh katakan betul atau tidak tu kan. Ada world ke tak tahu lah. Kau cuma yalah. Lagipun kalau kita nak tunjuk tu, kalau kita tunjuk kabus-kabus, orang yang viewers nampak macam hantu kabus-kabus. So kita kena dramatization important lah kan. Part of the kena lah tambah nasi sikit lah. Terpaksa lah. I mean you have to be a storyline kan. Sebab memang cerita yang dia cerita dengan Syafiq tu, actually dia kata kat dalam rumah tu dia nampak ada orang tu piara pocong. Tapi macam gitu, dia kata dia hantar makanan, dia hantar, dia ketuk tu semua sama. Lepas tu rumah orang Melayu lah katanya. Then dia nampak benda tu kat belakang, dia terkejut. Then bila dia nak all the way jalan, dia rasa macam ada benda ikut dia je normal. Tu dia kata okay, this is enough, dia balik. So bila dia balik rumah tu, actually dia tak nampak apa-apa. Cuma dia kata dia rasa macam yang part kunci tu bergoyang. I don't know if you remember that part. Dia kata tu betul. So dia tengah nervous, dia tengah tak fidget. So bila dia fidget dia goyang kunci. So bila dia goyang kunci, dia rasa macam benda tu macam bila dia macam bergegar bersama tu, dia rasa macam benda tu ikut dia.
Dia balik terus lah. Yang knock on the door semua tak adalah. Ada nasi sikit. Ikut juga setengah sikit tak banyak. Itu dengan lauk sekali. Ada taugeh kat tepi. Okay, following to the next question that I have right now ni, yang terfikir dalam kepala otak sekarang ni ialah, you guys selama shoot so far ada pengalaman-pengalaman pelik-pelik? Atau personal. Kalau jangan cakap pasal shoot, personal macam personal, mana? Kira balik rumah, kalau time korang seorang post production, kira korang tengah edit, bila korang tengok mesti okay, aku dalam all this setup yang edit ni saya cuba kita berbual-bual di antaranya, kalau you ulang-ulang benda yang sama, you nampak, I think you guys dah season, tapi korang pernah tak macam ulang-ulang saya you rasa pelik, seram sejuk? Tak ada, tidur malam teringat-ingat? Kalau tak ada bagus juga. Kalau tak ada bagus juga. Kalau tak ada memang bagus lah. Pasal kita berulang-ulang tengok, pasal it's a job lah, you see. To us lah, professional lah. And then bila kita punya makeup artist atau kita punya hantu kita tu kita tahu, kita kenal dia sebagai manusia, sebagai orang. Jadi bukan nak kata tak rasa seram lah, just part of it lah. Bila kita pergi shoot tu, kita selalu tell ourselves, sebab kita bukan macam yang ada orang kata kita ghost hunters ni semua. Tidak lah. Sebab kita orang bagi kita pergi shoot ni semua kerja. Dan bila kita pilih tempat shoot pun, kita try to be smart about it lah. Kita make sure tempat ni kalau boleh kita tak seram sangat kan. Cuma dalam kamera nampak macam seram, tapi padahal tak seram. Tempat dia safe lah. Belakang kamera ramai orang tengah jalan lah. So kita macam make sure kat situ kita tak monitor. Kita pun don't be rude lah. So in a way kita macam tempat-tempat yang kita tahu, kita just try to be as kata orang tu ada adab dia. Yes, correct. Dia jaga dia punya tempat tu lah. So far alhamdulillah lah, tak ada benda yang actually tak ada yang mengganggu lah. Ada lah, pernah gitu-gitu lah, macam lampu tiba-tiba mati sendiri. Ni saya pun pernah ceritakan banyak kali pasal kita punya pengalaman as ramai-ramai kan tengah on set, tiba-tiba lampu mati sendiri. Dan bateri semua dah charge, dan bila tukar-tukar bateri tak tahu apa. Sekali lampu ni kan ada tripod kan, I mean ada 3 kaki gitu. Tak mustahil lah kalau jatuh. Kalau angin tolak macam mana pun tak boleh jatuh. Tapi at that point of time dia tumbang. Jatuh juga. So kita macam okay, tak apa, kita carry on. Sekali bila kita carry on kan, dia main ganas lah. Dia main kat kamera pula. So kamera tu ada slider kat atas. Jadi slider tu actually mahal lah. Tapi lagi mahal kamera dia kat atas tu. So bila tu benda tiba-tiba tumbang, jatuh, slider kita pecah. Nasib baik kamera kita masih intact lah. So bila dah kena gitu, saya rasa macam I think that was the one lah. Okay, enough lah. I think tiga break postpone lah. Kita postpone terus. Nampak gitu jatuh kan, kita angkat, semua kat belakang semua dah pack up lah. Semua faham lah, like pack up lah. It's no good lah. So, ni baru lampu tumbang, kamera tumbang. Next tak tahu siapa yang tumbang. Alhamdulillah. Harapnya tidak lah. Tidak. So, cakap pasal tempat, kita pernah sini. Dulu kita pernah, kita nak rukiah lah, nak testing. Ada lah benda sini, tempat ni. Stand by. Tak lah gerak-gerak. Again kita pun ada barang sihir kat sini. So this pengalaman yang kita lalui that time, kita rukiah je, kita just nak try kan. Dan lepas tu Tamrin plastik. Cakap pasal plastik tu dia macam bergerak sendiri okay. One of my experience, pernah nak datang rumah orang ni, nak rawat rumah orang. Selalunya kalau nak rawat rumah ni, selalunya kalau rumah baru pindah, so kita datang, kita baca. For me, I baca surah Baqarah lah. Tu the longest surah di Quran kan. Sama juga tau, baca plastik je pun. So tingkap semua tutup, aircon tak buka. So duduk pasal dia punya cuaca dah agak sejuk. You can't feel any angin pun. Tiba-tiba plastik kan bergerak. So bila pergi tengok masih bergerak. Bila kita tengok kat dalam, there's nothing. So itu job hazardnya kita sebagai ahli rukiah lah banyak benda-benda ada lagi yang mengarut ada juga. Dan kita recording for podcast pun sama yang suara perempuan tu, kita record, kita dengar suara perempuan macam gini tak, ni kita rekod dekat konti kita dalam kereta. Tak ada studio kan. Baja tak ada, studio tak ada kat kereta kan lah. Dia tengah rekod kat kereta tu. Kali orang komen lah, Ustaz pergi dengar balik apa ni. Kali ada suara perempuan lah kat belakang. Dan ketiga tak ada kan. Dia more of ambil gambar dia lah, that's all. Dia more of ambil gambar. Kita duduk 2 orang je.
Ada orang ingat kita macam letak, just sengaja plan. So kita cakap kita tak ada masa nak plan. Yang selalu edit Ustaz Ruk lah. Dia dengar balik, betul lah. So wallahualam. Kalau for mine I share sedikit. Time tu baru-baru start lah. Time tu kita nak cari rezeki buat ruqyah ni kan. So bila dalam kereta tu I pass by SLE tu dah lalu satu part tu, dan masuk Yishun Dam. Yishun Dam. Tu tempat. Alamak, dah cakap lah. Tak lah, masa dah pass by situ. Kat belakang kereta tu ada budak ketawa dalam Maika. So cakap tu kereta hantar dulu tu memang jangan cerita jangan cerita. Zaman-zaman tu lah, zaman baru start. So bila dah dengar budak ketawa tu, bidik lah, tak takut kan. Macam tak cakap takut sampai hilang iman, tak tau. Tapi macam ini first time ni kena dia betul-betul main, kira dah main kasar. I tengok belakang tak ada orang, kita pun cuy-cuy juga tengok ada tak ada kan. Kali dah sampai balik tu, bila balik saya naik tingkat 7 lah, to my in-laws house. Dah lalu time tu dah I think about dalam pukul 1 pagi. Kalau dulu kita buat ruqyah, kita orang kata balik jangan balik terus. Jalan bawah blok dulu. Dululah, sekarang balik dah balik je. Tawakal dia. So bila dah lalu tu, saya perasan ada budak ikut. Dia pernah cerita saya perasan dia macam very is a black figure kecil je. Tengok balik tak ada. Bila you macam cak-cak, bila dah jalan depan sikit, you rasa dia macam ikut. Time tu memang ayat-ayat kat lidah tu macam hilang tu. Kalau you nak baca ayat macam Tapi at that point of time, yang I think yang sangat membantu pastinya Allah SWT. Tapi it's just your belief lah. So Allah, kau akan jaga aku, tu je. So ingat dah habis balik rumah nak tidur tak boleh, buka Netflix sekejap, dengan syarahan. Pecah belang. Kira buka tu nak tidur lah. You dah after ruqyah ni kadang-kadang dia punya adrenaline dah lain. So time tu tak boleh tidur, I just buka sekejap, dah solat isyak, gosok mata lah, ngantuk kan, dah mula ngantuk. Sekali bila buka mata, dia kat depan. That was my first yang macam pernah cerita. Yes. Itu satu kali macam I think Allah kasih sentak early days of ruqyah kan. Betul. So dia macam kasih ingat whether you nak buat benda ni ke tidak. Tapi Alhamdulillah, I talk to Ustaz Ruk, kita ada few other friends yang sama-sama in this line. Alhamdulillah lah. And as much as kita tanya korang, macam kita pun curious juga because korang really delve into making kita cerita ni. Tapi it was really positive to know that Masya Allah korang tak kena ganggu. Adalah sedikit experience, and it was good to know that we hope that kalau korang buat benda ni tak adalah kena benda-benda ni, insyaAllah lah. InsyaAllah balik ni tak ada apa-apa. Kalau ada kita dah roboh, kita ada korang hantar kita balik. Tadi you mention about the budak tu, warna dia colour hitam. Syafiq pernah nampak budak tapi warna dia colour macam kelabu gitu. Apa maknanya? Macam mungkin colour-colour ni semua macam mana? Dia macam gini, kita tahu asal usul mereka tu gaib. Dia orang macam ada practice certain magic. Ni sihir ni Allah dah terangkan dalam Al-Quran. Daripada zaman dulu memang dah ada pun. And the master of all jin, at the point of time kita tahu dalam Quran terangkan Nabi Sulaiman. So Nabi Sulaiman punya zaman, jin semua tak gaib tau. Jin semua boleh nampak. It's clear. Paling degil Ifrit punya level, dia angkat bangunan. Dia pernah diminta Sulaiman tanya siapa boleh angkat istana Balqis sebelah istana Nabi Sulaiman. Ifrit cakap saya boleh, I will angkat in blink of an eye gitu. So Ifrit memang paling degil lah. Even the story of Ifrit ni, pernah sekali para jin semua sujud, Nabi Sulaiman duduk kat tongkat kan. Dia duduk, dia pegang tongkat, dia meninggal, tak ada orang tahu. Tu sebab kalau kita rasa macam jin ni boleh tahu benda mendatang, it depends. Tak semua jin boleh tahu benda-benda gaib. Maksud gaib di sini ialah benda in the future lah. So what happened? Nabi Sulaiman tengah duduk, dah mati ni, pada jin kat depan ni pun tak perasan dah Nabi Sulaiman dah meninggal. Sampai anak-anak makan tongkat dia jatuh rebah, baru Ifrit jadi menggila lah kira. Biasa, tak ada master macam gitu. So tu kalau ceritanya pasal Nabi Sulaiman dengan Nabi Ifrit. Nabi Ifrit. Jadi Ifrit. Nabi Ifrit dah lain. Anyways, bila cakap pasal pocong, tadi Ana ada case satu. My case ni, okay, I will tell you what to expect kalau let's say orang ada gangguan dan kita datang So datang. So the first thing I will ask is, okay, you kena gangguan apa? Tak ada Ustaz, semalam saya kerja kat airport, malam-malam bila saya balik, ni kes dekat mana Pasir Ris. Tercakap. Kira semua bagi tahu tempat dah. Okay, so okay, apa yang awak nampak? Ustaz, bila saya masuk, saya tengok kat dalam sini lampu tengah tutup. Bila lampu tutup tu, saya nampak pocong. Aku dah
Mustahil lah kita yang konon perawat pun kan seram juga kan. Mana tak wobble juga. Okey, pocong tu buat apa? Dia tengok saya, dia senyum. Muka kenal tak? Masalahnya dia macam muka arwah mak saya. Yang tak ada baca-baca ni terasa Tak. Rasa seram tak? Tak Tak. Okay, InsyaAllah okay. Tak ada apa. So then what happened? Okay, bila tak, sebab boleh pakai macam lagi seram. Macam duduk sebab macam dia bisik kan. Dan lepas tu okay, dia dah nampak. Then what happened? Saya buka lampu. Bila buka lampu, benda tu hilang. As simple as that. Kan? Then the next thing we will do is kita baca Al-Quran lah. Kita baca Al-Quran. So kalau kita rawat ni dalam seminggu, mungkin ada 10 kes ada 10. Mungkin more, mungkin less lah. Might be more. Yeah. But the worst case selalunya kalau kita baca Al-Quran, macam example lah, si Hafiz atau Syafi nak check kalau you guys ada gangguan ataupun tidak. So we will ask the client to duduk diam. Jangan baca apa-apa dulu. Jangan ikut apa yang kita nak baca. You dengar je. Dengarkan. So kalau kita baca, there will be satu reaction to show ni mungkin gangguan jin ni, which is the flickering of the eyes. So kita baca Fatihah lah as a beginning kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam gitu. Dia tak boleh buat tau. Dia tak boleh buat. Dia dia cakap Sendiri. Nak try. So when that happens, kita akan teruskan baca je. So kita ambil pilihan ayat yang Syekh Wahid Abdul Salam Bali ada tulis dalam kitab ni lah, kalau nak menangkal atau melawan sihir macam itu. So the next selalunya I will look for observation is, kalau start bila gini, okay, kita tengok dulu. Kadang ada orang nervous starting je Bismillahirrahmanirrahim. Okay, mungkin nervous. Starting mungkin nervous. Bukan jin, kadang nervous. The thing is, certain verse will give certain different reactions. Second yang for me I will cari is, nanti you see badan dia orang macam bergetar. Ni kemungkinan kalau betul ni benda gaib, kita tak tahu Kalau ada jin kat dalam tu, dia dah start jari. Contoh jari dia gini, nanti naik kepala, nanti dia lari sini, nanti lari ke belakang. So kita pegang, nanti you akan rasa vibration. So for us ruqyah yang betul lah kita bukan, banyak orang macam tengok ni ada jin, macam mana kau tahu? Kau tak tahu apa. You cannot predict things, you cannot foresee things. You baca Quran, you see ada reaction ke tak. Itu second reaction, dia getar. After getar nanti muntah. Kadang muntah dia, for our pengalaman ada, Anta pernah muntah darah ada darah apa? Satu makcik ni pernah muntah lipan, tapi yang dah mati. Lipan. That was my early days. And saya pun macam dia keluar. So kita nak cakap bohong pun memang keluar. Tapi siapa nak pergi main telan lipan keluarkan ada yang for my case pernah case rabak. I remember 2 beradik perempuan kena rasuk tu, keluar macam daging, keluar pasir, ada keluar rambut. Ada buat keluar kuku, ada yang keluar paling tak boleh lupa, like I say lah previously, keluar bunga ni yang bunga sesajen sesajen lah. Ni sesajen. Rupanya saya tanya, kau pasal muntah bunga? Dia tak nak cerita tau. Kita dah suruh mandi, suruh. Baru dia mengaku lah 3 weeks ago dia join dengan geng-geng guru kepang dia. So dia dah telan ni bunga as part of the ritual nak masukkan jin. Dia tak panggil jin lah, dia orang panggil apalah, dia orang panggil barang lah, barang nak masuk dalam. 3 minggu kalau dah telan masuk dalam, mesti patut dah digest kan, keluar fresh. So bila dia muntah tu, those reaction dari I say dah keluar. Dia baca je dia macam gini kan. Saya ingat betul ada getar-getar. Number 3 dia dah start muntah. Number 4 yang paling teruk is usually rasukan. So kalau rasukan nanti macam kita baca specifically ayat tengah-tengah ayat pembatal sihiran. Falamma alqaqala Musa ma ji'tum bihi sihir innallaha sayabtilu. Tadi gini. Ini macam gitu dia dah start macam gitu. So once bila dia dah jadi rasuk tu kan, okay, game on. Dah start lah. Tapi kita boxing. So main card lah. How we deal with this, kita pakai Quran. But at the same time, peliknya kadang-kadang diorang will say things yang kita je tahu tapi diorang boleh tahu. Contoh nama kau Deningan, semalam kau pergi mana? Contoh gitu lah, semalam pergi mana? Aku cakap alamak, itu dah hardcore. Itu dah hardcore lah Itu dah hardcore lah. Tapi don't worry, kat Singapore kebanyakan kes rabak-rabak sebulan sekali mungkin ada kot. Usually kalau datang kita rawat, selalunya tak ada apa-apa. Means macam false alarm lah. So bila I saw your videos, macam okay, dia ni nampak pocong, the next question I would like to know is macam from dia orang punya experience kan, ni berlarutan ke atau one off? Because selalunya gangguan can be, kalau berlarutan ada possibility ni saka ni, jin nasab.
And tanda-tanda orang ada saka daripada kecil dah mula nampak hantu. So I ask you guys lah, pernah nampak hantu ke tak? Nampak sekejap macam tadi you cakap nampak this jelmaan kan. So jelmaan can be macam-macam, back to mata masing-masing. Macam for me, selama rawat ruqyah saya tak pernah nampak hantu. Cuma belasan tahun tu saya ingat lagi dekat chalet dekat daerah Pasir Ris. Aku tak boleh sebut lah nama tempat tu. Chalet kalau pasir you dah tahu kat mana lah. Tahu lah kat mana Kau dah tahu kat mana. Itu I remember around early 20s. Dengan kids semua lah. So me ni I have kumpulan nasyid that point of time. Kita nyanyi lah kira. Cuba sikit dengan sikit. So our friend ada macam majlis kan, majlis dekat tempat lain. So me and my another friend, kita stay dekat ni chalet lah, banglo ni. You bayangkan pukul 3 kita bangun, tengok jam, pukul 3, exactly pukul 3. Macam mana tu? Ingat dalam cerita je ni happen to me lah kan. Kena tengok pukul 3 panas, keluar lah. Pasal blackout tiba-tiba pukul 3. That the whole area blackout tau. But you're not alone lah. Me and my friend lah, 2 orang. Yang semua tidur lah. Yang lain semua tengah rewang. Kau tengah rewang that time. Kid tengah rewang. So keluar panas lah. Diorang tahu kalau dulu-dulu zaman saya ni kuat explore. Lepas tu mulut paling ngada-ngada. Mulut kuat celopar. So my mulut celopar saya kata ada hantu, tak ada pun. Macam gitulah kan. You bayangkan tiba-tiba depan mata tu ada macam jelmaan tinggi. Betul saya ingatkan orang. Betul ingatkan orang. Dia dah jalan macam gini tau. Genderuwo. Lajunya orang ni berjalan. Pergilah dekat-dekat check. Ya Allah, pocong. Alamak. Pocong tu punya tinggi, kaki dia tak kena tanah. Dan dia bukan macam lompat-lompat kan. Gitu. Dia macam tu, macam tak pernah dengar. Kita tak tahu edit macam gitu. Susah sikit lah. Susah sikit lah. Makan masa lah. So I remember I keluarkan handphone. Sekarang nak menggigil ni. Weh, balik kena bantu. Orang ajar dia orang balik, padan muka engkau. Dia cakap. Tapi the next few days I demam. Saya terkejut first time nampak. So the question is macam daripada sudut agama, what happened there? Kemungkinan wallahu alam, like I say, benda-benda ni kadang diorang ada tuan diorang yang ajar this arts, the art of magic lah, kita panggil sihir. So dia menjelmakan diri dia, dan I just be the unlucky one at the point of time dia ternampak lah. So I want to jawab your soalan yang tadi tu. Panjang aku nak jawab soalan, cerita banyak gitu kan. Kita tadi sekarang kita dah one all lah. Yes, fair. So you nampak macam orang tu berwarna ke apa, semua jelmaan yang berbeza-beza dan tak semestinya sama seperti orang lain. Dia tak ada maksud apa-apa lah kan. Tak maksud tak ada tak ada significance lah. Possible kalau contoh you nampak jenis yang sama, contoh na'udzubillah, harapnya tidak, you asyik nampak yang sama dalam mimpi ataupun balik kat dalam kereta ke apa, kat tepi lift. Kalau sama-sama macam Ustaz kata, ada chance gangguan yang berpanjangan, boleh jadi jin leluhur, jin nasab ataupun saka. Boleh jadi, tapi tak semestinya. Tapi kalau standard orang Melayu kita, ni mesti ada barang, mesti saka. Mesti orang hantar. Mesti orang hantar khodam. Ni dia cepat sangat. Orang kita terlalu cepat. Yes, cepat to diagnose. I mean you need to go look for symptoms and what happen lah. Now salah satu contoh, kalau saka, macam you guys adik-beradik kan, you will mimpi benda sama. I remember I pernah rawat orang 6 orang 6 adik-beradik ni, 6 ni mimpi benda sama. Wah, dia akan nampak macam ada pakcik datang pakai jubah dengan serba hijau. Nah, ambil. Ya, rare, dia suruh ambil penyerahan lah. You bayangkan I baca ruqyah 6 rasuk. Tu paling banyak 6 rasuk. Saya paling banyak. Satu ketawa. Honestly seram tak bila korang macam experience? Seram lah, mana tak seram. Korang pun seram juga. Baru-baru lah. Dah lama terkejut. Dah lama terkejut je, tapi tak dah okey insya-Allah. You dah tahu okey. Bila Nana dah rasuk, I baca, ada yang dah muntah-muntah, dah say okey dah stop. Ni kira dah level kalau aku seorang nak handle agak susah. So I want you guys to self ruqyah dulu, rawat diri dulu, dan tengok macam mana. So ni case is because of saka lah. Because kelakarnya bapak dia tak ada benda ni, datuk dia, bapak dia tak percaya pun. So ini kes-kes yang pelik-pelik lah yang berlaku kat Singapura kan. Ada soalan yang out of the box sikit lah. Go ahead. Okay. So macam for example, orang tu kena rasuk, korang keluarkan. So basically benda tu then go ke mana? Good question. Benda gaib Terima kasih. Benda gaib, dia bukan persoalan kau nak kena nampak dia pergi mana untuk tahu dia dah keluar. Nak tahu how it keluar, symptoms of gangguan tak ada. Example, Hafiz asyik nampak-nampak je. Example, pergi sini pun dia nak, pergi sana pun dia nak, pergi sini pun dia nak. Kita baca ayat ruqyah, letaklah rasuk, mengilai macam orang tak betul. Example, betul, kadang pontianak rasuk lelaki pun ada. Pernah.
So bila dah baca ruqyah, you akan rasa lain tau. You akan macam kepala rasa serabut jadi macam terbuka. I don't know how to explain, but it's the feeling that most of people rasa. Lepas ruqyah, you akan rasa jari you macam semut-semut lah. Macam something yang block your blood veins, blood vessels. Dia dah macam dah keluar. Dah clear. So dia rani lah. So rasa berat, rasa ringan and all that. Then kita akan pantau, okay, in the next few days macam mana? You tell me bilang kita, you dah start nampak-nampak masih lagi atau dah okay? So kebanyakan kalau dah okay. Tapi ada orang makan belasan tahun baru baik. Ni kira rezeki masing-masing lah. Bukan rezeki, tak baik cakap begitu Jadi benda-benda ni kena minta Allah lah. Macam at the end of the day, kita tahu none of the perawat, none of the ruqa ataupun peruqyah, perawat, orang bijak ke orang pandai yang selalu orang Melayu cakap, dia bukan macam kita. It's not how terror kita punya level, kita rank apa. It's Al-Quran dan it's Allah. So kalau kita punya belief system is right, InsyaAllah semua orang akan boleh cari their own cure. Tapi kalau you believe in us, contoh Ustaz Ru, Ustaz Tam, it doesn't work. It doesn't work that way. So that thing is very important. Apart from kita cerita pasal ruqyah, cerita hantu, but that is what we want lah for our community. Kita agree dengan UXM, Masya Allah. Macam korang kata ada some takeaways at the very end of the cerita. That is good, because that's what we want. At the end of the day, kita tak nak macam kalau satu hari lah UXM kita KRSG pun dah tak ada, let's say time tu kita dah meninggal lah 4-4, at least ada lah for the next generation to know that it's satu seni lah korang buat all this production and it's very good. At the same time ada takeaways, so the next generation will do better lah. So kita ni kira macam tak cakap kita buat benchmark, tapi kita start something, people akan continue with the hope that satu hari Allah bless the four of us lah. Amin ya rabbal alamin, InsyaAllah. Cakap pasal gangguan, Anta share Anta lalu Ana pernah lalui. So far tu tak ada gangguan lah. Cuma sekali pernah rasa sleep paralysis, tengah tidur, dan dekat tangan tu I feel. You sleep paralysis, you boleh check diri you tau, ni aku penat ke, ni gangguan ni. But how can you say is bukan gangguan when I feel kepala kat my tangan? Alamak. Dengan rambut panjang. Dah licin lah. Macam ni rambut siapa pula ni? Takut. Which comes to the next thing that I do, I grab. Rasa gigi-gigit. Alahai. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bangun. Okay, tengok. Okay, tak ada hantu. So mungkin ni gangguan ketika tidur lah. Tapi ada satu soalan. Dah ada dua pula. Boleh. Ada masa. Pasal. Go je. Dalam cerita tu selalunya kadang-kadang macam whichever show lah macam orang yang kena rasuk. Lepas tu nanti after baca-baca katanya dia keluar, dia pergi kat orang yang tu pula. Pernah jadi. Possible. So it is possible. Yes, pernah jadi. Minta izin kalau contoh kalau biasanya kalau in general kita buat benda tu possible to happen, tetapi dia tak berlaku every day. Tak selalu lah. Kalau orang contoh di antara kita, saya kena rasuk, Ustaz Ruk ruqyahkan saya. Kalau you guys lemah semangat ataupun you guys jenis yang betul takut punya kancong, boleh jadi either you boleh betul masuk kena ataupun hysteria. Means contoh, I'm not sure whether hysteria is the term, tapi kalau ada orang tu dia tak kena tau, tapi dia dah feeling macam dia kena. Tapi sebenarnya tak ada jin dalam badan dia, cuma dia nampak orang, dia macam tak boleh, dia dah that panic attack. Dan ada orang juga zaman saya dulu, zaman sekolah, tak boleh cakap sekolah mana, kita tahu. Kira kita sekolah mana kan, pernah kalau dalam beberapa tu dia ni kena lompat sebelah kelas itu pernah. And kita hope that doesn't happen, cuma it might happen. Pasal usually sekolah PhD selalu macam itu. Dia akan sekolah dia akan lompat-lompat. Kalau baru nak kepo-kepo one day ikut korang ni. Boleh. Tapi insyaAllah nak ikut boleh je. Tapi kalau korang dah season with all your macam dramatization of your movies kan, InsyaAllah okay. I tak rasa season. Ambil experience. Kalau you nampak orang yang betul-betul kena rasuk jin tu macam mana, itu boleh improvise on mungkin you ceritakan dengar I tengok. Okay, ceritakan lah, tepati je lah. I know one more question. You mention pasal sleep paralysis. Pronunciation kadang laut. Okay, so the thing is I pernah experience satu ni, but I do not know what is it. Maybe if I share with you guys, korang boleh macam share, tell me a bit if ada time what is it. Boleh. So it was time NS kat hutan. Orang semua tengah buat kerja, Syafiq tidur dalam tanah. Anyone from army here? Tak apalah, saya komando. I tidur dalam lori lah. Tidur lori. Taklah bedek lah. Allah. Kita tak pergi NS. Okay, so I tidur dalam hutan tu, I tidur kat tanah.
Ni dalam pukul I think 11 AM actually. Pagi-pagi buta. So nak submit pada encik semua kan. Action busy, suruh man buat kerja semua. Syafiq kita pergi tidur. Alamak, macam bang man. Tak apa, dah habis semua. Very nice. See you guys at reservice. Okay. So the thing Syafiq selalu buat gitu. Every day time outfield kan, selalu buat gitu tau. So there was a day, usually I park my tunnel kat satu tempat ni lah. Habis one day that tempat parking lot tu penuh. So I suruh tunnel tu park tempat macam hujung-hujung sikit. Jadi encik tak kacau, tak boleh cari kan. So again I did what I did lah. I masuk dalam tunnel tu, I tidur. So this time bila I tidur berasa macam tunnel tu bergoyang. Tunnel tu besar. Dia besar kan, dia berat tu rasa. And every movement dia boleh dengar dia sama tak boleh habis. Tak dengar, not wasted. Okay, maksud dia macam benda bunyi tau. So bila Syafiq tengok, Syafiq perasan macam ada benda macam bayang I would say. Okay. Something big is going inside the tunnel. Syafiq betul-betul rasa tu. So tiba-tiba gitu Syafiq rasa macam Syafiq kena tarik. Ni betul, ni Syafiq tak akan lupakan. So the thing is bila Syafiq kena tarik tu, macam terbangun tidur lah. So rasa dia macam pelik je, sebab rasa dia macam mimpi tapi macam bukan. So Syafiq macam terbangun gitu, so rasa macam serit. Bila Syafiq serit tu, Syafiq try to fight back. Rasa macam trying to crawl lah. Syafiq tu badan Syafiq ke depan. Tengah terbaring gitu. So I macam crawl. Then I reach my body back. Tu rasa macam terbangun tidur. Macam tak. I cuba goyang, tak boleh goyang. I terkeluar lagi rasanya. Macam kena tarik lagi. Tu I crawl lagi sekali. The third time. Sampai 4 kali tu Syafiq sampai dah give up. Bila the next time Syafiq tersadar gitu, aku main acting bagus. So kamera sikit kan. Macam loop Macam loop dia loop. So the fourth time Syafiq going tu Syafiq macam dah give up. I'm like, you know what, I'm not gonna move. Sebab if I move I takut tarik lagi. Kan macam play it back lah. Reverse psychology lagi kan. Kat sana berpeluh-peluh aku baring kat sana. Lama dah takut nak goyang. Cuba goyang jari sikit. Tengok jari boleh goyang. Ni boleh goyang. Neck boleh goyang. Badan rasa boleh goyang. Kejam mata, ambil beg, lari tu, lompat ke tanah. Keluar ke tanah, encik kalau Syafiq buat ni. Bibir pun pucat. Encik kata kenapa bibir kau pucat. Encik Melayu dia sekarang dah tak kerja lagi, dah off duty lah. So Syafiq kata, asal kau bibir kau pucat kenapa hantu So, I don't know what I just experienced. Then there was it was on Friday. So my encik terus bawa Syafiq pergi Ismail Jumaat. But that was one of the experience I have. Because sampai sekarang orang suka kata orang kena macam sleep paralysis. Syafiq tak pernah kena. Diorang said tak nak kena. InsyaAllah tak kena. Amin. So I do not know, is this actually one of the, is it how it feels like? Dia ada macam-macam sleep paralysis macam-macam. Ada yang kita biasa dengar, you kena, nanti you dengar bahasa yang you tak faham. Dia macam kan. Itu tak benar. Itu benar, saya bangun tidur, benda tu dengar bunyi pada kiri ke kanan. But it's not manusia kan. You tahu bahasa macam lain. Ada yang you nampak. So I think kalau yours, I believe so mungkin that is one of the gangguan that is For what I understood, you remember when kita nak meruqyahkan someone, we ask them to be subconscious. When you are subconscious, itu you are vulnerable. Subconscious meaning macam mana? Macam contoh, tidur lah, relax, cool, dengar kat Al-Quran. Kalau ada gangguan benda kat dalam, you body will start to react and you don't know why. Kita macam part of our experience. Ada pakcik ni, I remember dia skeptik. Dia macam confident pasal isteri dia memang gangguan. Dia cakap isteri dia ada gangguan. Dia cakap, pakcik, I want to ruqyah you and your wife also. Ruqyah member jam value semua keluar. Pakcik yang jadi. Pakcik tu yang jadi. So I said, okay, ni tempias. Your isteri terkena tempias because the root of it, masalahnya you. Macam gitu lah. So what you lalui is sebenarnya is within your mind tu sebenarnya, in the subconscious mind, your mimpi. Makhluk-makhluk ni kalau nak mengganggu kita, because Rasulullah pernah sebut ru'ya thalath, mimpi 3. Yang pertama, hadithun nafs, pembawaan jiwa. Kerana kita fikir masalah termasuk mimpi, terbawa-bawa. Kedua, takhwifus syayatin, yang ditakut-takutkan syaitan. Itu dia. Syaitan tu menguasai untuk control our fear bila kita tengah tidur. Dalam tidur. Bila terbangun kan rasa macam betul kan. Padahal tu setakat kata orang tu subconscious mind pun, dia bukan mimpi lah. Tu is part of gangguan mimpi. But there are some yang kena gangguan macam gitu. I remember dekat daerah North South, Choa Chu Kang. Cakap lagi. Kita sebut je lah semua. Kita cakap blog je number terus. Sama juga what you lalui. Macam you rasa macam ada benda bergerak, ada rasa macam bergegar kan. Ni orang-orang dulu cakap hantu raya. And some peruqyah veteran cakap kau jangan main hantu raya tau. Diorang kira paling ganas dia cakap. Kenapa? Pasal besar panjang. Pasal besar panjang. Dia main kaki tu macam besar dia macam pokok Tapi again, this is jelmaan lah. Dalam jelmaan untuk menakut-nakutkan kita. Kalau Quran pun cakap saharu ayun nasa fastarabuhum, mata mereka itu disihir untuk ditakut-takutkan.
4 emotions yang senang jadi gangguan. Terlalu takut, terlalu marah, terlalu sedih, terlalu gembira. Ini based on kitab ruqyah. Gembira pun sama Terlalu sampai lupa Tuhan. Tu bahkan ada orang enjoy je pom kena gangguan. Enjoy je macam mana tadi? Enjoy yang tak boleh nak buat gini. Tak boleh haram. So it is these 4 emotions lah. And diorang akan control kita punya fear. Once you dapat control your fear, InsyaAllah things will be easier lah. Okay, example mungkin ajar sikit lah pasal dia control fear. Question saya pun nak kasih question juga lah. Tanya dulu control fear tadi. Control fear sama apa tadi? Masa terlalu sedih, okay lah, maybe terlalu sedih is something sometimes we as human cannot control. Grief putus tunang ke apa ke, very sad. That one maybe itu that emotion is very vulnerable for gangguan tu berlaku. Emotions. Yes. Kebanyakan kita kes macam gitu. Okay. Selalu perceraian, kalau kehilangan anak, kehilangan parents, meninggalan, orang start. So memang dalam Islam it's not wrong to have emotions. Tak ada salah. You nak nangis, Rasulullah SAW boleh nangis. In fact orang yang nangis ni orang yang hatinya lembut, ada iman. Orang yang terlalu keras tak nangis pun problem juga. So bila you nangis, it's a good thing. Tapi jangan macam terpekik-pekik, bawa-bawa sampai you nangis sampai you tak boleh hidup, you tak boleh continue your life. Benda-benda tu akan ada some repercussions. And lagi satu, kenapa dalam mimpi dia kacau? Bila you tak ada quality sleep, you bangun, you susah nak function. You akan cranky, you akan angsty. So benda tu semua betul, dia akan start tu macam-macam. And usually bila from there it will leads to another. Lebih senang dia masuk. Lagi satu, kalau boleh tambah syahwat. Kalau orang tu nafsu macam overly excessive, dia tak control, dia makin buat, nanti lama-lama senang kena juga. Yalah. Tu di antaranya. Tadi cakap controlling fear. Dia tak cukup tidur ni semua, because I see like a lot of examples out there, like people don't have enough sleep. So dia kata, you kata tadi dia akan build up lah. So how do we stop it? Can we stop it, or is too late, or how? Okay. Anda jawab, please. Okay. Know that inside of us ada roh. Roh ni rindukan Tuhan. Makanan roh is ibadah. So we are always fighting between roh and nafsu. You bagi nafsu banyak sangat, roh ketinggalan. So bila nafsu diberi banyak sangat, when it affected your physical body, roh tu tengah rindulah things that you need to do to make sure that you are positive. So to be positive ni ada 2 arah kan. Dia ada arah yang we call it academic and in the religious field of becoming very positive. Now to understand to be positive, ni dah bukan pasal tantu ni pasal life aku nona. Ni dah serius. So kalau macam let's say one of the examples of how to feel positive is always read Quran. Because sometimes bila you baca Quran, you know that dia punya dialogue tu like Allah telling you. I give example you rasa you alone, nobody's there with you. What does Allah say in the Quran? Dia cakap ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhan tu tinggalkan kau bulat-bulat. Allah selalu say, I'm here for you. Kau nak sedih kenapa? Macam Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam, dia pernah macam dia kesian Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam. Dia bila lahir bapak dah meninggal. Masuk 6 tahun mak meninggal. Masuk 12 tahun datuk meninggal. Dan lepas tu dia ada dengan isteri yang paling dia sayang lah, Khadijah. Ada amul huzun dan kemudian pakcik dia pula meninggal, isteri meninggal. What do you have? So each of us akan diuji sampai ke tahap situ lah. Kalau kau put your happiness towards a creation of God, it will take you away. But if you put your whatever towards Allah, know that I'm always here. Bermakna kalau sekarang dia berlaku sekarang, there will be something good happen in future to come lah. Amin. Bezanya is how you think positive atau you tak think positive Example, kita buat satu business tak lungkup. Allah uji lah. Kita tahu kalau bila benda buruk berlaku means ujian. Because kalau you tak diuji, bermakna tu tanda you dilaknat, you dah lalai tau dengan dunia. So ujian tu untuk buat you ingat balik kepada Allah lah. So how you react bila you dah kena ujian? You nak balik kepada Allah atau you nak cranky? Atau you nak ikut perasaan, ikut nafsu? Again, dalam badan kita ada roh rindukan Tuhan. You tak bagi dia punya makanan spiritual. So that's why you will end up macam very very negative So Hafiz kalau pergi kat sekolah-sekolah ke, ada budak-budak ke, Hafiz selalu cakap this line lah, I suka cakap macam gini, you guys confirm plus chop tahu YOLO kan, you only live once. once. But to me, to us is YODO lah.
you only die once, so you live every day. So every day you do your best, you push yourself to. Benda ni memang susah, pasal kalau senang semua orang dah buat. Ayo, solid. Hashtag deep DEEP ... Macam mana dengar Ya, macam mana macam dia jaga benda ni. Dia baik lah. Ini gangguan ni. Okay, last words from Syafi. Tak apalah, Hafiz dah kata semua tadi. Sama juga. Okay. Bagi Syafi betul lah, banyakkan doa. Tapi ni out of my own personal experience, bagi Syafi paling important tu restu mak bapak. Subhanallah. Betul, semenjak kita dapat restu pada mak bapak Syafi, in which honestly alhamdulillah everything actually I would say things got a bit more smoother and better, you know. And other than that pun jangan lupa kebanyakan orang, okay, this is the one thing I have to say lah about now. Okay, I speak about the social media nowadays, fast one. Because I thought ramai orang macam buat video semua because diorang punya net dia famous. Itu bahaya bagi Syafi. Sebab macam kita orang, me and Hafiz, bila kita start ni, kita tak ada impian nak jadi famous, jadi superstar ni semua, tak ada. Kita buat sebab it's passion, out of passion. And bila kita buat out of passion tu paling important, because it will get you very far. Sebab bila you buat tu, you enjoy doing it. So jangan memaksa diri. Jadi tapi satu benda, kalau rasa nak mencuba, sila cuba. Sebab the thing is, we will never know until kita cuba kan. Jadi bila kita cuba tu, make sure yang orang tu having problem cari personality dalam tengah buat live ke or whatsoever. So orang cuba to be who they are not. So always be yourself when you're doing something you love, who they are not. Which is very important. Betul-betul. Sebab nanti you will run out of ideas, you will run out of content because it's not who you are. So always be true to yourself and try your best. InsyaAllah everything will fall into place. That's so cool. And this year pun sama, kita nak cakap. So for this year, so memang betul Ustaz, kita orang ni jiwa Melayu kan. So InsyaAllah. kita kat YouTube ni macam kurang sikit Melayu-Melayu kita ni. Jadi tak banyak habis memang this year we really want to macam collab with any other YouTubers out there. Even though sebab Syafi tak suka orang kata kita orang YouTube kecil je, because that's the thing, kita pun kecil. Even dulu when we first start, that's how we started. If kita tak pernah jadi kecil, kita tak akan jadi besar. So the thing is, memang everyone have to start somewhere. So if you ever have a passion towards video making or whatsoever, you guys want to collab or have any idea of anything, please approach us. InsyaAllah kita boleh tolong apa-apa yang kita boleh. And we will collab. And I mean, let's bring up this legacy together lah kan. Masya Allah. Deep Alhamdulillah. Thank you so much UXM. It's such an honor lah. Selalu kita nampak video-video, hari ni kita bertemu. And thank you so much for being very kind towards us lah. Alhamdulillah. We hope that this thing can go in a long run. Kalau you guys need help and kita need help from you guys, insyaAllah. Kita keep in touch, InsyaAllah. Sekali lagi last word from saya. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Hafiz dan Syafi daripada Urban Extreme Monkeys UXM. Jangan lupa follow diorang dan subscribe. Dah banyak subscribers pun. Yang tengok tu belum subscribe, jangan lupa like. Jangan lupa like. Orang tengok tapi tak like. Mesti like. Yes, mesti like. Korang tengok ni like gitu. Jadi kalau followers UXM, korang subscribe lah je Kisah Dekat. Yes please. Okay, sekian saja daripada saya Udin Zainul, Tablighah Khamsani, Hafiz Aziz, saya Syafi Aziz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.